Hai, selamat pagi semua. Okey, untuk hari ini kita cuma akan bincangkan tentang soalan latihan yang cikgu dah bagi sebelum ni. Okey, iaitu untuk jarak dalam sistem koordinat chartes. Okey, sistem koordinat chartes. Okey, kita sekarang ni ada satu gambar raja. Okey, gambar raja yang mana kita ada paksi X dan paksi Y. Paksi X dan paksi Y ni sebenarnya adalah satah chartes kita. Okey, kemudian kita ada asalan yang di tengah yang dilabelkan sebagai O ataupun kosong. Okey. Dan sekarang, kalau kamu lihat gambar rajah yang pertama untuk soalan 1, kita ada huruf A, B dan juga C. Okey. Soalan minta kita cari jarak A dan C. AC. Okey. Macam mana kita nak cari jarak AC? Okey, sekarang ni AC merupakan satu garis lurus. Okey, AC adalah satu garis lurus. Jadi kita boleh, kalau kita ada satu gambar rajah yang mana paksi satah chartes ni di atas kertas grid, kita cuma perlu kira berapa unit daripada A hingga C. Contoh ni kita kira kotak A, kita ada satu kotak, 2 kotak, 3, 4, 5, 6. Maka kita boleh tahu jarak antara A dan C adalah 6. Okey, cuba kita buat sedikit ulang latihan. Bagaimana kita nak cari jarak BC. Okey, sama seperti AC, kita cuma perlu kira. Kita tukar color sikit. Okey. Sekarang kita ada jarak yang BC, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga. Jadi jarak BC pun kita ada 6 unit. Okey, satu kotak ni dipanggil 1 unit. Selalunya lah. Okey, jadi untuk soalan 1 dia sangat senang. Kalau soalan dah bagi kamu gambar rajah, okey, kita boleh terus mula kira berapa kotak. Ini kalau soalan dah bagi kamu gambar rajah yang ada kotak. Sekarang ni apa yang jadi kalau soalan bagi kamu satu soalan yang mana dia cuma ada titik sahaja. Okey, dia cuma ada nombor sahaja. Apa yang kamu perlu buat? Okay. Yang pertama sekali kamu kena kenal pasti. Okey, kita ada X dan Y. Okey, kedua-dua titik ni kita ada X dan Y. Okey, yang mana titik pertama kita labelkan sebagai X1, Y1. Yang kedua, labelkan sebagai X2, Y2. Apa yang sama antara kedua-dua titik ini adalah nilai X dia. Okey, kalau nilai X sama bermakna, titik kita berada di dalam satu garis lurus seperti AC. Okey, kalau kita buat ni sedikit refresh back untuk kamu lihat. Okey, titik A, koordinat titik A untuk cari X, kamu pandang bawah. Okey, 2, 2. Okey, X cari pandang bawah atau atas, Y pandang kiri atau kanan. Kemudian untuk C kita ada X pandang atas, kita ada 2. Y pandang kiri, kita ada negatif 4. Kalau kamu lihat A dan C, dia mempunyai nilai X yang sama. Okey, sama seperti soalan 2 ini. Nilai X adalah sama, maka titik kamu berada di dalam satu garis lurus. Tapi takkanlah kamu nak buat satah chartes sendiri kan? Jadi, untuk kira soalan 2, apa yang kamu perlu buat? Yang berbeza adalah nilai Y. Jadi, kamu boleh gunakan rumus Y2 tolak Y1. Okey, Y2 kita adalah kosong, tolak. Kemudian Y1 kita adalah negatif 5. Okey, nombor negatif kamu kena sentiasa letakkan di dalam kurungan. Kemudian kamu cuma perlu tekan kalkulator ataupun congak sendiri. Kosong tolak negatif 5, kita akan dapat 5. Maka jarak antara titik 5 negatif 5 dan 5 kosong adalah 5. Okey,
Boleh ikut? Kalau tak boleh ikut, kamu boleh rewind video. Okey. Sekarang kita lihat kepada soalan yang ketiga. Okey, soalan ketiga dia dah bagi kamu satu gambar raja yang mana sata catas kita di atas grid. Okey. Kalau tadi kita lihat garis lurus sama ada memanjang atau melintang. Okey, kalau kamu ada garisan yang melintang seperti BC, sama juga. Okey, kamu cuma perlu gunakan. Okay. Sekarang kalau kita guna BC, okey, B kita adalah pandang atas negatif 4. Okey, kita ada negatif 4. Negatif 4 dan negatif 4. Okey, ni cikgu bagi ekstra sikit. Kita kira jarak antara BC, gambar rajah yang pertama tadi. Okey, untuk cari jarak BC kita perlu gunakan, tadi kita gunakan Y. Sekarang yang sama adalah Y. Kan? Tadi yang sama adalah X. Sekarang yang sama adalah Y. Jadi apa yang kamu perlu buat? Kamu perlu gunakan X2 tolak X1. Sekarang B adalah ini X1, Y1, X2, Y2. Jadi Y2 kita adalah 2 tolak negatif 4. Okay, kita cuma perlu gunakan 2 sahaja. Dan kita akan tahu jarak antara BC adalah 6. Sama bukan kalau kita kira satu-satu. Okay. Kita perlahan sikit. Kita masuk kepada soalan ketiga. Okay. Soalan ketiga dia lain macam sikit. Kalau tadi kita ada garis memanjang atau melintang atau menegak. Sekarang kita ada garis lurus yang sendeng. Macam mana kita nak kira satu garis lurus yang sendeng ni? Okay. Kalau cikgu lukis dua garisan ke bawah dan ke kiri. Okay. Sebenarnya kita ini sedang membentuk satu segitiga bersudut tegak. Bila sebut sahaja pasal segitiga bersudut tegak, benda pertama yang kamu boleh fikir kalau kita tengah kira sisi, kita kena tahu pasal teorem Pythagoras. Okey, iaitu C kosa 2 sama dengan A kosa 2 tambah B kosa 2. Yang mana C kosa 2 ni adalah hipotenus. Okey, C adalah hipotenus. Okay, kalau kamu pandang rajah yang cikgu dah lukis semula ni, ini sebenarnya garis lurus, cikgu cuma lukis sendiri. PQ adalah hipotenus, maka kita punya C square adalah PQ yang kita nak cari jarak dia. Okay, jarak ataupun panjang PQ. Sekarang kita ada PQ, jadi kita boleh pilih, ini cikgu letak R. Okay. Cikgu label sebagai R. Ni tak semestinya kamu letak tapi kamu boleh labelkanlah. Jadi, sekarang cikgu nak pilih PR adalah kita punya A. PR square kuasa 2 tambah B kita adalah RQ. Kuasa 2 juga. Okay. PQ kita tak tahu, maka kita akan masukkan nilai PR. PR kita ada berapa unit? Tadi kita kira kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka PR kita adalah 5. Kuasa 2 jangan lupa. Okay. Ini kita masih turunkan. Tambah RQ kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, maka RQ kita adalah 7. Kuasa 2. Sekarang kita ada PQ kuasa 2 dan kamu selesaikan. Okay. 5 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2 sama dengan 74.
Adakah kita sudah habis sampai di sini? Tak, sebab soalan cuma minta. Okey. Soalan cuma minta PQ. Yang kita ada sekarang PQ kuasa 2. Jadi kita pindahkan kuasa 2 ke sebelah. Okey. Bila sebelah kiri dia kuasa 2, kamu pindahkan sebelah kanan, dia akan jadi punca kuasa 2. Okey. Kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 8.6023 dan panjang lagi lah. Okey, tapi dalam soalan dia cuma bagi 2 tempat perpuluhan. Jadi, untuk soalan 3, jawapan dia adalah 8.60. Itu adalah jarak bagi PQ. Okey. Adakah semua berjaya menerima ilmu yang disampaikan hari ini? Okay. Kalau ya, kita teruskan kepada soalan keempat. Okay, kita dah nak habis dah ni. Okay. Tadi kita diberi gambar. Okay, tadi kita diberi gambar. Sekarang kita ada titik sahaja. Apa kita nak buat dengan titik ni? Seperti biasa, bila kamu jumpa soalan yang ada titik dan koordinat, kamu perlu labelkan dahulu X dan Y bagi titik tersebut. Okay, kalau koordinat sahaja, kita kena tahu itu adalah, kita mesti ada X dan Y. Okay, bagi titik P, kita ada X. Okay, cikgu labelkan P sebagai X1, Y1. Q, kita ada X2, Y2. Hitung jarak bagi titik P. Q. P adalah negatif 2, 3 dan Q adalah 5, 9. Okay. Kalau kita guna teorem Pythagoras, kita ada A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Ini tadi kan. Sekarang ni kita ubah sikit sebab kita tak tahu yang mana A, yang mana B, yang mana C. Okay, cara dia, okay, kalau kita jumpa rumus, sebenarnya kita menggunakan teorem yang sama. Cuma kita tukar sikit rumus dia. Untuk mencari jarak, kita gunakan rumus punca kuasa X2 tolak X1 tambah Y2 tolak Y1 dan punca kuasa untuk semua. Okey, kita lihat bagaimana kita boleh dapatkan jawapan untuk soalan yang keempat ni ya. Okey. Sekarang kita ada X2. Tadi kita dah tentukan X2 kita adalah 5. Jadi 5 tolak X1 kita adalah negatif 2. Okey. Kemudian kita ada Y2. Y2 kita adalah 9. Dan Y1 kita adalah 3. Oh, cikgu tertinggal 1. Kuasa 2 di atas. Okey, semua ni di dalam dia ada kuasa 2. Okey, ini sama macam yang kita buat tadi. Okay, kalau kamu perasan, bahagian penghujung sekali, ni, kalau kita pindahkan awal-awal kuasa 2 ni ke sebelah kanan, kita akan ada dia seperti ini. Dia akan jadi PQ sama dengan punca kuasa 5 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2. Sama bukan? Okay, kalau kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat jawapan yang sama. Sama juga dengan keadaan di sebelah sini. Okey. Kita tukar marker sekejap. Okey. Kamu kira 5 tolak negatif 2 itu adalah 7 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2. Okey. Ini sama. Kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat sini 85 dan jawapan dia adalah 9.22 unit. Yang mana jawapan dia adalah ini 9.22. Okey, yang penting
Okey, yang penting kamu kena kamu kena tahu lokasi X dan Y. X1, Y1, X2, Y2. Kemudian kamu kena hafal rumus untuk jarak, iaitu punca kuasa X2 tolak X1 kuasa 2 tambah dengan Y2 tolak Y1 kuasa 2. Okey, juga harap kamu faham. Kalau kamu masih tak faham, kamu boleh ulang video.